Challenge-based learning ini telah menghasilkan beberapa output yang bermanfaat kepada geografi fizikal dan geografi manusia. Berikut merupakan beberapa output yang telah kami rangkumkan daripada projek ini. Yang pertama, kempen ini tidak menghasilkan sampah sarap. Kempen kami yang hanya menggunakan teknologi elektronik ini tidak menghasilkan sebarang bahan buangan apabila kempen berjalan dan berakhir. Malah, media tersebut boleh disimpan untuk rujukan kempen pada masa yang akan datang. Selain daripada mengurangkan penghasilan sampah, kempen ini juga tidak menggunakan bahan bercetak, lantas mengurangkan penggunaan kertas. Kepentingan seterusnya ialah flexibility campaign. Kaedah kempen yang tradisional memerlukan penyediaan tempat untuk pengumpulan orang awam atau audiens. Hal ini akan membawa kepada masalah pembuangan sampah sarap merata-rata dan pencemaran bunyi daripada suara aktivis mempromosikan kempen. Oleh itu, kempen I Smell a Scam Here yang dilaksanakan menggunakan medium Facebook tidak memerlukan pengumpulan orang awam. Lantas, tidak ada penghasilan sampah. Kepentingan ketiga ialah pengurangan pelepasan ejen pencemaran. Kempen I Smell a Scam Here dilangsungkan dengan tidak ada penggunaan kenderaan bermotor untuk menyebarkan maklumat. Sekiranya kempen ini berkonsepkan tradisional, kami perlu menggunakan kenderaan bermotor dan pengangkutan lain. Melalui kaedah yang telah diterapkan, kempen kami mampu merangkumi radius kawasan yang sangat luas tanpa berkenderaan dan juga tanpa melepaskan gas karbon monoksida. Selain memberi kesedaran kepada masyarakat, projek ini juga berkepentingan dalam melihat berkaitan antara penipuan atas talian dalam aspek geografi manusia agar dapat mengenal pasti faktor geografi yang menyebabkan isu ini berlaku. Antara faktor yang dikenal pasti adalah kemajuan teknologi komunikasi. Justru ramai masyarakat yang terdedah dengan info-info yang menjadikan mereka menjadi mangsa penipuan atas talian, seperti adanya kemudahan berkongsi dan menyebar pautan atau link telah memudahkan individu yang tidak bertanggungjawab untuk menjalankan operasi penipuan atas talian mereka. Faktor kemiskinan juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan jenayah cyber seperti penipuan atas talian. Seseorang yang mahir dalam bidang IT ini akan menyalahgunakan kemahiran mereka untuk melakukan penipuan atas talian seperti love scam. Menurut Khadijah dan Syahrul pada 2018 menyatakan kes berlaku penipuan atas talian ini bukan sahaja berlaku di negara maju tetapi tetap berlaku di negara-negara miskin seperti negara Afrika. Selepas dilanda pandemik COVID-19, pembelian atas talian mencatatkan peningkatan yang mendadak sehingga berlaku lambakan. Perkara ini memudahkan golongan individu tidak bertanggungjawab untuk mengambil kesempatan menipu dan meraih keuntungan dengan penipuan. Sebagai contohnya seperti penjualan iPhone yang murah. Peranan untuk menyelesaikan masalah ini adalah masyarakat haruslah sentiasa peka terhadap apa-apa isu yang berlaku berkenaan dengan jenayah cyber. Masyarakat juga haruslah sentiasa berwaspada bukan saja pada atas talian namun juga pada realitinya. Sikap cakna masyarakat ini akan membantu mengurangkan krisis ekonomi yang berlaku pada masa ini. Secara kesimpulannya, pelaksanaan Challenge-Based Learning ataupun CBL ini memberikan kesan yang baik dalam berbagai aspek khususnya terhadap geografi fizikal dan geografi manusia. Kita perlu menguasai teknologi maklumat agar informasi dapat disampaikan dengan lebih jauh dan lebih mesra alam. Kemudian faktor geografi manusia juga penting untuk kita mengesan jenayah-jenayah cyber ataupun penipuan atas talian ini. Projek ini telah memberikan input dan output yang positif kepada masyarakat di luar sana untuk lebih berhati-hati dalam mendepani jenayah cyber yang kian rancak pada masa kini.